Ya, jadi guru Jawi yang pertamanya mesti suka Jawi. Ya, mesti suka dengan tulisan Jawi. Kalau tak suka dia tak jadi. Ya, tak minat dengan Jawi, mengajar Jawi habis. Ya, ramai saya jumpa. Bukannya guru je, bukannya guru-guru JAIS je, guru Kementerian Bersama. Ya, kadang apa pensyarah-pensyarah pun ada. Ya, adalah kawan saya 2-3 orang yang jadi pensyarah ya. Kena ngajar Jawi, bukan dia punya bidang. Ya, walaupun dia cuma bagi kertas kerja, bagi apa, tapi dia kena ada ilmu jugalah. Ya, masalah, ya, masalah. Sebab bila dah kena mengajar, dia tak ada masa nak belajar. Dia tak ada masa nak belajar. Kesian ya. Okey, ya Ustaz ya. Jadi nak mengajar Jawi pertamanya mesti suka tulisan Jawi. Ya, tak suka pun buat-buat pura-pura sukalah. Okey. Tajuk darjah 4. Kita boleh terus masuk ya. Tajuk kita ialah huruf hamzah. Ya, kedudukan huruf hamzah. Kedudukan huruf hamzah, ada hamzah di atas huruf alif. Ya, hamzah di bawah huruf alif. Lagi hamzah 3/4. Lagi hamzah sejajar atau setara dan hamzah berumah. Ya, baik. Hamzah di atas huruf alif yang pertama. Ya, hamzah di atas huruf alif ialah apabila perkataan itu, ya, dia ada dua keadaan. Keadaan yang pertama, apabila perkataan yang berawalan dengan huruf alif. Ya, kata dasarnya huruf alif. Cari kata dasar huruf alif, apa dia? Arah, lagi asuh, lagi awan, lagi ajar, lagi alas. Ya, berawalan dengan huruf alif, kata dasar dia. Ya, menerima imbuhan di, se, dan ke. Ya, kata dasarnya alif. Sebab saya kalau menulis kena naik atas. Ya, kata dasarnya alif, tak payah tulis saja, dah ada contoh tu. Kata dasarnya alif. Ya, ada alif, awan, asuh, ajar, lagi ambil, ampun, lagi atau tak boleh menerima imbuhan, kata nama, lagi engkar, lagi indah, lagi olah. Ya, berawalan dengan huruf alif, sama ada pola a, i ataupun u. Ya, apabila menerima imbuhan di, se, dan ke. Di, se, dan ke je tau. Ya, hendaklah diletakkan alif hamzah di atas huruf alif. Ya, contohnya apa? Udara. Ya, tu yang ada contohnya. Itulah tak seronok tak menulis ni. Tapi malaslah naik atas tu. Contohnya apa? Udara. Ya, bila ditambah imbuhan di, katakan di udara, maka diletakkan hamzah. Hamzahnya di mana? Di atas huruf alif. Atau ke udara, hamzahnya diletak di atas huruf alif. Ya, ataupun asuh, menerima imbuhan di asuh. Ya, letak hamzah di atas huruf alif. Apa contoh yang ketiga tu? Nampak tak? Nampak ya? Apa contoh yang ketiga? Apa tu? Apa tu? Boleh baca? Kalau tak boleh, kita keluarkan dulu kata dasar. Alif, ya, ha. Apa dia? Ayah. Ya, seibu sebapa, tapi kita buatlah seibu seayah. Ya, sama je. Ya, seayah. Ya, okey. Okey Ustaz ya? Boleh. Setiap perkataan yang menerima imbuhan di, se, dan ke, kata dasarnya ada huruf alif, sama ada pola a, u
atau I hendaklah diletakkan huruf hamzah di atas huruf alif, ya. Apa fungsi letak hamzah tu? Hamzah tu kita namakan hamzah apa? Nama hamzah kotak pula Ustaz. Jawi tak ada kotak Ustaz. Apa nama hamzah tu Ustaz? Alah, pandainya Ustaz. Untungnya anak murid dapat Ustaz pandai. Okey, namanya hamzah pembeza. Dia nak membezakan apa? Membezakan maksud ataupun bunyi hamzah tu. Okey, kalau dalam buku teks tu kita dah jelas buat kan? Okey, kita tengok di sini. Contohnya perkataan alih, ya. Alih. Okey, alih. Ya, kita nak letak hamzah. Imbuhan di. Baik, kalau tak ada hamzah bunyinya apa? Dalih. Boleh tak dibaca di alih? Tak boleh. Macam mana nak letakkan, nak jadikan bunyi di alih? Letak hamzah di atas huruf alif. Ya. Baik. Alir. Ya, alir. Kita nak buat sealiran. Tak ada hamzah. Bunyi apa? Saliran. Nak jadikan sealiran? Letak hamzah di mana? Atas alif, ya. Jadi fungsi hamzah ni nak membezakan bunyi saliran dengan sealiran. Nak membezakan bunyi dalih dengan dialih. Itu fungsi dia yang dimaksudkan sebagai alif hamzah pembeza, ya. Tu kawan, awan. Wawnya tertinggal. Awan, ya. Burung, layang-layang tinggi ke awan, ataupun di awan, ya, ke awan. Nak cakap ke awan, kalau tak ada hamzah bunyi apa? Kawan. Ya, kalau letak hamzah bunyi apa? Hamzahnya letaknya di mana? Atas alif. Boleh tak letak sebelah alif? Kenapa tak boleh Ustaz? Kenapa tak boleh letak jadikan hamzah 3/4? Hamzah juga. Kenapa tak boleh letak hamzah 3/4? Ya, katalah ni di alif, kita buatlah. Kadang murid kita letak kan? Boleh tak? Tak boleh, ya. Okey, saya bagi contoh kenapa tak boleh. Ini apa? Awan. Baik, saya nak masukkan imbuhan di awan. Letak di. Kalau tak ada hamzah, bunyi apa? Dawan. Ya. Saya letak hamzahnya di sini. Jadi apa? Daun. Kalau saya letak hamzah di atas ni, atas alif, sebab itu hamzah berfungsi dia pembeza maksud. Salah letak, salah bunyi, salah maksud. Letak sini jadi daun, letak atas jadi di awan. Nampak? Ya, itu bezanya, ya. Okey. Boleh Ustaz? Setakat ni boleh? Alhamdulillah. Okey. Okey. Ini saya nak bagi latihan. Boleh nampak tak? Okey, kita baca sama-sama dulu latihan ni. Diletakkan hamzah pembeza di atas huruf alif, ya. Okey, maksudnya tu adalah arahan dia depan tu, ya. Peserta diminta letakkan macam tu. Okey, kita baca dulu. Yang pertama apa? Sarah. Yang kedua? Salur. Yang ketiga?
Macam sangka kan? Sangka. Okey. Yang keempat, dadu. Yang kelima, dapit. Yang keenam, tengok jadi apa? Darah. Ya. Yang seterusnya tu, kakorban. Bolehlah baca macam tu. Tak ada bunyi. Ya, kakorban ke apa ke, tak ada bunyi. Cuba jadikan. Nak jadikan huruf apa tu? Kakuan. Kakuan. Ya, seterusnya kakuan. Satu lagi ke atas. Okey, cuba jauhikan. Cuba bukan jauhikan, letakkan hamzah dan bunyikan. Bunyinya jadi apa nanti? Sebab tu bila kita mengajar murid, ya, jelaskan betul-betul kenapa pentingnya hamzah itu ditulis dengan betul di atas huruf alif, ya. Ya, bila mengajar murid pun macam tu. Kita jelaskan kenapa pentingnya hamzah tu ditulis atas alif. Kalau tak tulis langsung, bunyi jadi lain, ya. Maksud jadi lain. Ya, bila kita pisahkan ataupun kita tak tulis dia punya hamzah dia, nampak tak? Bunyinya memang lain betul-betul, kan? Jadi bila kita ngajar murid pun macam itulah. Kita buat satu contoh yang tak ada langsung dia punya hamzah. Murid kena letakkan hamzah pada tempat yang betul, ya. Bila dia macam ni baru dia nampak, oh iyalah, betul lah. Ya, kalau tidak, kalau kita kata okey, letak hamzah atas alif. Letak hamzah atas alif. Bila terima imbuhan di, se dan ke, letak hamzah atas alif. Tak letak pun dia rasa, alah, tak letak pun tak apa, boleh baca, kan? Tapi bila kita bezakan, yang letak dengan tak letak memang jauh berbeza. Okey, dah ramai yang siap. Yang pertama, siapa nak bagi jawapan? Bangun, cewa, angkat tangan. Kan kita dah lama tak ni. Okey, bangun. Okey, Ustazah. Pertama, sarah jadi searah. Yang kedua, salur. Boleh duduk. Salur. Yang kedua, alah, senang je. Okey, Ustazah. Sealur. Yang ketiga, seolah-olah macam sangka lah tu, ya. Apa suku kata tertutup macam homograf lah, ya. Sangka. Ni dulu, depan dulu. Seangka, ya. Seterusnya dadu. Boleh. Diadu, ya. Seterusnya dapit. Diapit. Darah. Diarah. Tak dia jawab boleh. Yang seterusnya tu, kakreban tu. Apa dia? Keakraban, ya. Itu perkataan bahasa Arab, sebab tu jadi macam tu. Kakuan. Keakuan. Ustaz, dah buka mas baru nampak. Okey, lagi ke atas. Ke atas, ya. Jadi itu yang dinamakan hamzah pembeza. Membezakan bunyi tanpa hamzah dengan bunyi ada hamzah. Okey, senang, tak ada masalah. Okey, ni dia punya rujukan, ya. Zakba kata, tu kaedah baru ke kaedah lama, Ustaz? Kaedah lama, zaman Zakba. Buku Zakba tahun bila? Buku Zakba cetak tahun bila? 1938, ya. Okey, memakai hamzah jadi pengembar alif. Pengembar tu apa? Kembar, ya. Hamzah jadi kembar alif tu tadi. Terutama sekali wajibnya, Zakba dah cakap, ya, memakai hamzah jadi pengembar alif itu terutama sekali wajibnya. Ini ayat lama, ya, ayat tahun 1938. Maksudnya menggunakan ataupun meletakkan huruf hamzah dijadikan kembar. Sebab apa kembar? Dia duduk dalam satu baris.
Kan? Kembar. Alif, dia kata terutama sekali wajibnya. Dia kata wajib penggunaannya. Jika dengan sebab tiada dipakai hamzah itu, perkataan itu boleh menjadi tersalah bunyikan atau tiada tentu bagaimana bunyinya yang betul. Macam keakraban tadi. Ya, ini dia punya dalilnya lah Ustaz. Ya, Mas kita belajar Jawi ni pun ada sanad macam hadis juga. Kita ambil daripada mana? Ambil daripada mana? Ya. Oleh kerana tiada biasa terjumpa atau sebab ketunggalan, yakni tiada berayat. Misalnya perkataan seperti di atas, ke atas, seakan, akan. Dulu seakan-akan ejanya macam itulah. Yang ada, seumpama dan sebagainya. Itu takut barangkali kelak terbunyikan datas, katas, sakan-sakan dan sebagainya apabila tiada hamzah di atas alif itu. Istimewa pula bagi mereka yang baru belajar. Jelas ya? Maknanya Zakba dulu dia dah buat dah kaedah ni. Dia letak hamzah atas alif tu dah ada kaedahnya daripada zaman Zakba, ya. Okey. Okey. Sebelum tu saya nak tanya dulu. Okey, tadi kita dah yang dah pernah ikut kursus saya jangan jawab, ya. Okey. Okey. Ustaz ni lah. Eja Ustaz. Macam mana ejanya tu Ustaz? Ni yang ni. Yang ni. Macam mana ejanya? Dal, alif, hamzah, waw, nun. Dal, alif, hamzah, waw, nun. Okey, ada cara mengeja lain? Macam mana cara eja? Ustaz ajar murid macam tu ya? Ajar murid nak eja. Macam mana ejanya? Dal, dal. Macam mana ejanya macam mana? Dal di, alif, lepas tu waw, nun. Hamzahnya nak sebut pasal bila? Dal, alif, da, hamzah, waw, nun, on. Oh, macam tu. Dal, alif, da, hamzah, waw, nun, on. Macam tu ya? Macam mana je? Ustazah ajar macam mana ni? Dah setahun, tahun lepas ajar. Tahun ni tak ajar, tak apalah. Tahun lepas tu masa mengajar tu macam mana mengajar? Macam tak buka buku teks je mengajar. Macam mana? Okey. Boleh tak tu? Banyak versi. Bila nak mengeja, kita kena tahu apa dia perkataan dasar dan apa dia imbuhan. Okey, dasarnya apa? Alif, waw, nun. Imbuhannya apa? Dal. Hamzah ni datang kemudian ke datang berserta dengan alif? Datangnya masa bila? Bila datang dal, dia pun ada alif. Jadi cara mengeja hendaklah didulukan imbuhan yang mendatang, yang mat alif disukunnya. Yang mula-mula apa? Dal, hamzah, alif, waw, nun. Ya. Kalau kita eja dal, alif, hamzah, waw, nun, seolah-olah
alif ini kepunyaan dal. Kan? Seolah-olah alif ni kepunyaan dal. Jadi seolah-olahnya kata dasar dia hamzah, waw, nun. Jadi kalau nak mengeja, hendaklah dieja dengan apa yang mendatang. Yang mendatang dal hamzah. Dal hamzah, alif, waw, nun. Tak payah dibunyikan dah. Dal hamzah, alif, waw, nun di awan. Dah. Tak payahlah. Budak darjah 4 saja, bukannya darjah 1. Kalau darjah 1 kita bunyikan ikut suku kata. Ustaz kena ajar daripada asas. Kalau dah daripada basic memang tak tahu membaca, tak tahu menulis, tak tahu apa, ustaz bagi apa pun memang tak tahu. Ya, ini kita punya step. Ya, stepnya daripada mula murid mesti dah boleh membaca, boleh mengeja daripada darjah 1, darjah 2 naik. Takkan darjah 4 pun kita nak buat sukatan membaca, mengeja, mengajar, mengeja sebab murid tak tahu membaca. Memang ada. Itu sebabnya ada pemulihan. Kena buat pemulihan. Ada sepatutnya kursus pemulihan ada dekat Ildas tahun ni. Ya, kursus baru. Tapi oleh kerana PKP banyak kursus-kursus terpaksa ditangguhkan ke tahun depan. Ya, yang kursus baru tahun ni Ildas ada 5 kursus baru. Ya, yang sempat masuk hari itu 2 untuk pendidikan lah. Yang sempat masuk 2, pertolongan cemas dengan kursus membina soalan. Ya, yang lain tak sempat masuk. Okey. Ya, jadi ini sukatan darjah 4 ya. Sukatan darjah 4. Okey, cuba kita eja yang ni pula. Dah dipadam, tulis balik. Okey. Eja sin, hamzah, alif, lam, ya, ro, nun. Ya, lagi sekali. Sin, hamzah. Okey, ke awan. Macam tu. Ya, ada tak dalam buku ni? Yang dah mendakwa mengajar 5 tahun tadi, cuba. Takkan tak jumpa dalam buku. Muka surat berapa saja? Muka surat 3. Cuba tengok. Jadi cara mengeja ialah sebut imbuhannya dulu. Ya. Sin, hamzah, alif, lam, ya, ro, nun. Ya, sealiran. Okey. Inilah ya yang tadi saya sebut. Cara menyebut tertib susunan huruf haruslah mendahulukan hamzah sebelum alif, kerana huruf hamzah adalah kepunyaan awalan, bukannya kepunyaan kata dasar. Ya, jadi tertib mengeja seorang ialah sin, hamzah, alif, waw, ro, nga. Ya, dah ada rujukan dia ya. Ada rujukan dia. Sebab tu Ustaz ya, nak menguasai Jawi, nak menguasai ilmu Jawi, kita tahu rujukan dia. Ya, penting sangat kita baca rujukan. Ya, sebab tu belajar Jawi ni jangan ikut-ikut. Ya, ataupun jangan sedap mulut. Ya, agak-agak aja. Ya, dia tak jadi. Dia kena ikut dia punya sanad dia lah. Ya, sanad dia. Ni dapat dari mana ya. Jadi kalau ada perubahan, kita tahu kenapa dia berubah. Okey, nak salin dah. Okey, masalahkah? Perkataan yang bermula dengan vokal I ataupun I talim, bunyi I, bunyi di bawah. Misalnya ekor, hamzahnya di mana? Hamzahnya di mana? Ekor. Ya.
Hamzahnya di mana? Perkataan yang berawalan dengan i. Ekor. Kita tambah se. Hamzahnya di mana? Hamzah atas alif. Ya. Bukannya di bawah. Hamzahnya tetap di atas alif. Soalannya, kenapa hamzahnya letak atas alif? Kenapa hamzahnya letak atas alif? Hah? Sebab imbuhan di seka. Betul lah. Tapi kenapa diletak atas alif? Hamzahnya kenapa letak atas alif? Memang situ tempatnya, selamat betul jawaban besar. Sebab hamzah itu hamzah pembeza, bukannya hamzah bunyi. Kalau bahasa Arab ada hamzah bunyi kan? Hamzah letak bawah bunyi i, hamzah letak atas bunyi a ataupun u kan? Jadi hamzah ini ialah hamzah pembeza, bukannya hamzah bunyi. Sebab itu hamzah itu tetap diletakkan di atas huruf alif, ya. Ekor seekor, istana di istana, ke istana. Iman, iman. Hamzahnya di atas. Kenapa tak boleh letak bawah? Kenapa hamzah pembezanya tu, perkataan iman tu bahasa Arab, kenapa hamzahnya diletak atas? Kenapa? Kenapa iman tu bukan aiman, iman. Iman, bunyinya iman. Dan perkataan bahasa Arab pun ada perkataan iman. Kalau buka buku Arab pun, iman itu ditulis alif hamzah mim alif nun dalam buku Arab. Tapi bila tukar ke bahasa Melayu, kenapa iman tu bila terima imbuhan hamzahnya di atas huruf alif? Kenapa? Allah pandainya Ustaz. Sebab iman itu sudah diterima dalam bahasa Melayu. Ya, dah jadi perkataan bahasa Melayu. Ya, dah terserap sepenuhnya. Satu lagi, ikhlas. Ikhlas kalau menerima imbuhan keikhlasan. Hamzahnya di mana? Atas juga. Kenapa dekat atas Ustaz? Sebab dia dah terserap masuk dalam bahasa Melayu. Gitu ceritanya. Okey? Boleh? Ada soalan? Ya? Jadi walaupun bunyinya bunyi di bawah, hamzahnya tetap di atas kerana hamzah itu hamzah pembeza, bukan hamzah bunyi. Kalau u pula, ukur, u tak ada masalah lah, ya. Diukur, udara, di udara ataupun ke udara. Olah, seolah, ya, seolah-olah, ya. Hamzahnya tetap di atas huruf alif. Okey, ada soalan? Nak masuk yang baru ni. Ini kita baru hamzah di atas huruf alif. Apa kaedah yang penting hamzah di atas huruf alif? Syaratnya apa? Alah pandainya Ustaz. Imbuhan apa? Alah pandainya imbuhan di se dan okey. Hamzahnya di atas huruf alif. Okey, selesai. Okey, masih lagi. Okey. Tadi yang pertama yang pertama, bila hamzah itu terletak di atas huruf alif apabila menerima imbuhan di se dan ke. Yang kedua, hamzah
Ada juga diletak huruf alif pada perkataan dasar, yaitu perkataan dari bahasa Arab yang ejaannya dikekalkan, ya, ataupun kita kata sebagai nama khas. Ya, perkataan nama khas bahasa Arab yang tak boleh ditukar, ya, tak boleh ditukar. Tomak Nina, tak boleh, hamzahnya letak 3/4, tak boleh. Takwil, tak boleh, ya. Makmum, ya, ni contohnya 3 lah. Mungkin ada banyak lagi lah, memang ada banyak lah, ya. Jadi 3 perkataan ataupun ni perkataan-perkataan yang hamzahnya dimatikan bunyinya, ya. Untuk 3 perkataan ni dia nama khas, ya, nama khas ni, ya, ejaannya tidak berubah. Sebab nanti walaupun dia ada juga yang apa, tapi ejaannya berubah, ya. Tadi yang kawan-kawan kita tunjuk mukmin tadi kan, tu jadi 3/4. Okey, ini yang kedua. Okey, ada soalan? Hamzah atas alif ada soalan? Kalau tak kita nak pindah baru. Okey, kita sekarang masuk hamzah di bawah huruf alif. Okey, hamzah di bawah huruf alif, contohnya ni semua nama khas. Ini nama khas, ya. Islam. Lagi kenapa ada hamzah atas bawah alif? Kalau tak, alah pandainya Ustaz, ya. Kalau tak jadi ayah, ya. Kalau tak jadi ayah. Jadi untuk membezakan bunyi, maka untuk kata seru itu diletakkan hamzah. Islam, Islam, sebab dalam Al-Quran pun hamzah ditulis bawah alif, ya. Ini nama khas yang tak boleh dipindah. Okey, email. Kenapa email ada hamzah bawah alif? Email. Kamus. Baik. Ini ialah perkataan ataupun huruf I. Ya, I bila ditulis dibunyikan I dieja dengan alif hamzah. Ini maksudnya apa? Elektronik, ya. Kamus elektronik, ya. Jadi I ini membawa masuk elektronik, ditulis dengan alif hamzah ya. Ya, yang ni kena baca alif hamzah ya. Ya, walaupun memang ejaannya macam tu. Ya, ini ejaannya alif hamzah ya. Barulah qamus. Ya. Baik. Islam, I. Lagi apa? I. Ada lagi tak? Istanbul. Istanbul ni apa? Nama negeri. Ni pun nama khas. Memang ejaannya ada hamzah. Jadi kita jangan tukar. Ya. Istanbul ni nama asal dia apa? Istanbul ni yang tukar Kamal Atatürk. Dulu namanya bukan Istanbul. Namanya dulu apa? Selepas Konstantinopel, bila Sultan Al-Fatih berjaya buka Konstantinopel tu, namanya diubah kepada ada yang mengajar di Jahannam. Buku Jawi di Jahannam ada kisah Al-Fatih itu. Ditukar jadi apa? Konstantinopel tu diubah jadi Islambul. Islambul. Bul itu negara. Jadi negara Islam. Ya. Jadi tu yang hamzahnya tu memang kekal. Dia memang dari perkataan Islam. Ya, asalnya Islambul.
Kemudian datang Kamal Atatürk, dia tukar kepada Istanbul. Nah, dia tak tahulah. Yang saya tahu belakang itu bul tu maknanya negara. Istan tu saya tak tahu maknanya apa. Tak tahulah ya. Tapi Hamzah itu dikekalkan. Ya. Ataupun apa lagi selain daripada Istanbul yang ada Hamzah bawah? Israel. Ya, Israel pun kata nama khas ada dalam Al-Quran. Ya. Jadi yang nama khas ni dikekalkan Hamzahnya. Isra' tak ada. Isra' Mi'raj. Tu dah dijadikan bahasa Melayu. Baik, perkataan yang bermula dengan huruf dengan vokal, ada Hamzah bawah vokal, contohnya Islam. Bila dia menerima imbuhan di, se dan ke, apa jadi? Hamzahnya di mana? Ya, Hamzahnya dikekalkan di bawah alif. Sebab apa? Kata dasarnya dah macam tu. Ya, di-emailkan katakan. Ya, di-emailkan. Kalau di-email ejanya macam mana? Kalau di-emailkan dia sambung. Kalau di-email dal, alif, hamzah, ya, sempang, mim, ya, lam. Ya, kalau dia tidak menerima imbuhan apitan, dia pisah. Kalau menerima imbuhan apitan, kita cantumkan. Guna pakai, diguna pakai, jarak. Tapi mengguna pakai pun tak boleh. Ketidakhadiran, tidak hadir, jarak. Kalau menerima imbuhan awalan saja, ketidakhadir, tapi tak ada perkataan ketidakhadir, ya, contohnya macam itulah, jarak. Tapi kalau dia menerima imbuhan apitan, kena rapatkan. Pengambil alih, pengambil alihan, diambil alih, diambil alih, jarak. Kalau pengambil alihan, rapat. Ya. Contohnya macam ni. Ambil alih. Ya. Okey. Diambil alih, jauh. Tapi kalau dia menerima, ni jauh jauh tidak nasab. Kalau pengambil, dia kena dia jadi macam tu. Imbuhan apitan. Kalau diterima imbuhan apitan, dia jadi rapat. Baik, ada lain? Boleh saya? Boleh jawab ya? Okey. Sekarang Hamzah 3/4. Hamzah 3/4 dia senang. Ya, dan akan datang saya dimaklumkan Hamzah 3/4 ni mungkin ditiadakan. Dia jadi Hamzah je lah. Hamzah tu duduk kat mana-mana, sama ada atas 3/4 ataupun bawah. Ya, tapi sementara masih digunakan, kita gunalah ya. Baik, apa makna Hamzah 3/4? 3/4 apa? 3/4 alif ya. Mengajar tajuk Hamzah 3/4 ni, kalau dekat murid kita kena terangkan terang-terang. Okey. Ni alif ni alif. Ni alif ya, ni batang alif. Okey. Ni tapak dia 1, 2, 3, 4. Jadi Hamzah tu duduknya dekat sini. Tu yang dikatakan Hamzah 3/4.
4. Ya, kena terang. Ini jarak dia tak sama ni, betul kan? Ya. Terangkan kat murid. Sebab murid bila dia belajar Hamzah 3/4, Hamzah 3/4, kita tanya 3/4 apa? Entah tak tahu. Ya. Cikgu memanglah tahu ya, Hamzah 3/4 daripada alif. Ya, kedudukan dia tidaklah terlampau tinggi dan bukan di tengah-tengah alif. Okey. Hamzah 3/4 ini majoritinya perkataan imbuhan. Ya, imbuhan an dan i. Ya, imbuhan an dan i. Misalnya jelma, jadi jelmaan. Perasa, jadi perasaan. Warna, diwarnai. Lalu, dilalui. Mana-mana imbuhan yang menerima ataupun ada huruf hamzah, maka hamzah itu hendaklah ditulis 3/4. Ya. Contohnya macam tadi, lalu. Ya, lalu. Kalau ruminya macam ni, lalu. Ustaz-ustazah ya mengajar murid tahun 1 sampai tahun 6, jangan hilangkan ruminya. Ya, mesti sertakan rumi. Rumi itu mesti. Ya, maknanya menjauhikanlah. Bila mengajar mesti ada jauh rumi, ada jawi. Ya, masa menerangkan. Sebab murid kita dia tak jumpa jawi dulu. Dia mengajar, dia belajar rumi dulu. Dia mahir rumi. Ya. Jadi sebab tu saya bila tengok buku Jakim tahun 1, saya pening. Tak ada langsung tulisan rumi, jawi je semua. Saya pening tengok. Ya, macam payahlah. Saya kata ni kalau guru mengajar pun payah. Ya, buku jawi kita darjah 1 ramai puji. Step dia bagus. Dia katanya lah, ya. Bakul besar tu, boleh masuk dan angkat sendiri. Ya. Okey, lalu, ya. Kalau dalam rumi dia macam ni, lalu i, ya. Ini kita nama vokal berganding di sini, kan? Okey, lalu bila hamzah kita tak boleh terus ya. Kita bila hamzah, bila menerima imbuhan i, kita tak boleh terus ya. Kalau kita terus ya jadi bunyi apa? Lalui. Kan? Jadi tak lalui. Tak jadi. Jadi macam mana nak bunyikan i tu, lalu i? Cuba kita letak alif. Boleh tak jadi lalu i? Boleh tak? Laluai. Tak boleh. Jadi yang boleh kita letak apa? Hamzah. Ya. Asal usul tu pun ustazah kena terangkan dekat murid kalau ngajar. Ya, kenapa dia mesti gunakan hamzah? Ya, jadi hamzah ini letaknya 3/4. Kalau yang sekarang punya salah kalau kita tulis macam ni. Ya, salah kita tulis. Murid-murid PSRA kalau tulis hamzah di sini memang salah. Ya. Jadi kalau murid PSRA kalau ada periksa, ingatkan murid hamzah ni kedudukan dia di 3/4. Ya. Begitu juga kalau jelmaan, jelma. Ya. Jelma, imbuhan nun. An. Kalau kita letak nun sahaja bunyi apa? Jelmaan, tak jadi jelmaan. Nak membunyikan an, letakkan hamzah. Ya. Letak hamzah. Jadi dia ada bunyi an. Ya, hamzah ini kedudukannya di mana? 3/4. Ya. Okey. Ada soalan setakat ni? Perkataan yang menerima imbuhan an dan i terutamanya ya. Itu yang pertamalah ya, hamzah 3/4.
Yang kedua, diftong di awal kata. Apa dia diftong? Oi, oi, au. Lagi ai. Okey, diftong apa? Au dan ai. Ya, apa contohnya diftong ai? Ice cream, ya. Jadi ice cream itu kalau kita buat macam ni, bunyi is, ya, tak jadi ice. Untuk ice kita letakkan hamzah 3/4. Begitu juga au. Auto. Kalau auto, okey, auto. Jadi tak bunyi auto? Tak bunyi. Jadi kalau auto, cuba tengok ejaannya. Kalau ikut padanan huruf, alif, waw, ta, waw. Dah betul lah ni. Tapi tak juga boleh bunyi auto. Nak menjadikan bunyi auto, letak hamzah, ya. Kena terang satu-satu macam tu, ya. Sebab itulah kata Ustaz, murid kita ada yang darjah 4, darjah 5 tak boleh membaca, ya. Memang kat mana-mana Ustaz. Bukan murid Ustaz je, kat mana-mana. Ya. Saya pun kadang pelik jugalah dengan murid kita ni. Sekolah kebangsaan pun ada Jawi juga. Belajar Jawi juga sekolah kebangsaan Ustazah. Sampai sekolah agama pun belajar Jawi juga, benda yang sama. Kalau alif tu tegak, ya tu bengkok, tak berubah. Sama. Tapi tak boleh juga. Kat mana ya Ustaz silapnya, ya? Kan? Psikomotor, motor tinggal dah apa? Tadika dah buat dah psikomotor. Tulis, buat apa tu, awan, buat apa kan, latih tu kan, untuk melatih menulis tu. Dah buat dah. Tapi murid kita masih ada lagi yang sampai darjah 4 tak boleh baca, darjah 5 tak boleh baca, darjah 6 tak boleh baca. Ya, tanggungjawab kita lah guru Jawi. Ya. Sebab itu satu tekniknya yang Ustazah jangan pisahkan bila mengajar Jawi ialah padanan huruf. Padanan huruf jangan pisahkan. Ya. Darjah 1, darjah 2, darjah 3, darjah 4, darjah 5, darjah 6, jangan pisahkan. Ya, tahun ni, sekarang ni kita PKP. Murid tahun 1 baru nak kenal huruf, bulan 3 terus tak belajar kan. Nanti Ustazah, diorang masuk lagi ni, bulan 7 ni, baru nak kenal huruf balik. Tu cabaran lah bagi kita. Ya, memang saya nampak tu cabaran paling besar. Ya, darjah 1. Tahun depan bersedia buka kelas pemulihan untuk tahun 2. Mesti ramai tercicir murid kita kan. Itulah dia. Bila nak buat dia Ustaz, ya. Cubalah adakan masa bila nak buat. Betul, saya nampak tu. Okey, ni samalah macam tadi, ya. Ais, icing, auto, ya. Diftong di awal kata. Kalau diftong di tengah kata ada hamzah tak? Diftong di tengah kata ada? Lebay ada hamzah tak? Tak ada. Lagi? Boroi ada hamzah tak? Tak ada, ya. Hanya diftong di awal kata saja. Ya, kalau diftong di tengah kata tak ada hamzah, ya. Kalau diftong, ini tadi apa? I dan au. Kalau oi, ada hamzah tak Ustaz? Oi. Dia ada satu perkataan je, oidium. Satu je ni. Oidium. Ada hamzah tak? Macam ni je, oi. Alif, waw, ya. Oi. Sambunglah. Oidium. Dia tak ada hamzah. Ya, tak ada hamzah. Kalau au dan ai ada hamzah. Kalau oi tak ada hamzah. Ya, kalau dia terletak di awal perkataan. Okey.
Dah dua dah. Ha? Okey, ada soalan? Yang kedua tu ya. Yang pertama tadi apa? Apabila menerima imbuhan an dan i. Yang kedua, diftong di awal kata, hamzahnya 3/4. Tapi sekiranya nanti ada pengkaedahan baru yang dia kata hamzah boleh letak bawah ataupun boleh letak 3/4, kita ikut je lah. Ya. Tapi buat masa ni memang hamzahnya 3/4. 3 suku. Okey. Ejanya macam biasa. Misalnya jelmaan. Jim, lam, mim, alif, hamzah, nun. Sebab dia dekat tengah Ustazah. Ya. Kalau saya mengajar murid, nak bagi senang, kalau budak-budak yang lemah lah, biasanya kalau dah dekat-dekat PSRA tu katakan ejaan jelmaan. Jelmaan. Ya. Sebab tu padanan tu penting sangat. Macam ni i pepet memang gugur. Ya, i pepet gugur. Jadi yang ada huruf jim. Jim ni, lam, mim, alif, alif, nun. Ya, ini untuk murid yang lemah tau. Lepas tu saya ajar. Alif dengan alif dia tak boleh duduk dekat-dekat. Alif yang kedua ni kita tukarkan kepada hamzah. Ya. Kalau budak-budak yang dah darjah 5, darjah 6 kita nak ajar, nak suruh hafal kaedah-kaedah tu banyak-banyak tu, tak faham-faham tu, padanan huruf itu sangat penting. Ya, biasanya kalau budak tahu padanan huruf dia boleh mengeja. Kecuali lah macam perkataan bahasa Arab tayamum tu memang dah tak boleh buat apalah. Ya. Tapi sekurang-kurangnya yang lain dia boleh eja, kan? Budak yang pandai padanan huruf, biasanya ejaan bahasa Inggeris dia semua betul. Sebab kebanyakan bahasa Inggeris ni kepadanan huruf kan. Tapi kalau bahasa Arab memang out. Ya. Bahasa Arab dia payah sikit ya, sebab payahlah. Kita pun nampak sebab ejaan dia dengan bunyi tak sama kadang kan. Tayamum, tayamimim. Budak baca apa? Timam. Subuh, sodbaha. Ya, dia tak baca subuh pun, dia baca sabah lah. Ya. Jadi dia kalau bahasa Arab sudah, tapi sekurang-kurangnya ejaan yang lain dia dah boleh eja. Ya. Sebab tu mengajar darjah 1 sampai dengan 6 padanan huruf jangan tinggal. Jangan sekali-kali tinggal padanan huruf ya. Okey, gandingan vokal AU, AI, UI. Gandingan vokal tu vokal berganding lah. Ya, atau vokal rangkap, ya. Vokal berganding ni AU, AI dan UI. Apa beza vokal berganding dengan diftong tadi? Ini pelajaran darjah 2 dan 3. Apa beza vokal berganding dengan diftong? Diftong satu suku kata, berlainan suku kata. Contohnya satu suku kata tu macam mana Ustaz nak terang dekat murid ni? Apabila huruf vokal ya duduk dalam satu perkataan. Ya. Kalau diftong kita sebut I. Sekali je. I. I. Tapi kalau vokal berganding, sebutan A dengan I ini dipisahkan. Sebutannya tak boleh jadi I, sebutannya jadi AI. Macam tu. Ya, kalau ni sebutannya I sekali keluar. Kalau ini AI, kalau ini AU. Ya. Satu lagi apa?
AI, AU. Ini UI. Kita tak boleh sebut I, tak boleh sebut AU, tak boleh sebut UI. Ini kita sebut AI. Apa AI? Baik. Vokal bergandingnya dipisahkan. AU, la satu perkataan, ut satu perkataan. Yang ini vokal bergandingnya, vokal berganding A dan I-nya disebut bersekali. I, oi, ya, boroi, lebay, lagi petai, baiduri. Itu beza vokal berganding dengan diftong, ya. Ustaz-ustazah nanti sampai sekolah macam tu tahu terang kat murid. Kalau tak, murid-murid tak tahu, ya. Lagi budak darjah 2, darjah 3 kan. Baik, katakan kita bagi kat murid kita ejaan ni. Suruh jamikan. Ni apa? Ni apa? Ejaannya sama tak? Sama tak? Ini ejaannya, ini apa? Kerbau. Ini? Ejaannya sama tak? Sama? Sama tak ejaannya? Itu pentingnya bunyi. Kerbau. Kerbau. Kaf, ro, ba, alif, waw. Ikut padanan huruf. Berbau. Cuba tengok di sini. Bau disebut dengan diftong, kan? Yang ini berbau disebut dengan vokal berganding. Berbau. Boleh tak? Boleh tak? Boleh jadi berbau tak? Tak boleh. Nak jadi berbau letak hamzah. Ya. Banyak ni yang murid-murid kita vokal berganding dengan diftong, ya. Ni apa? Gulai. Kalau saya buat, ibu sedang masak gulai ayam. Ibu sedang masak gulai ayam. Diftong ke vokal berganding? Diftong. Ibu sedang masak gulai ayam. Apa dia? Diftong. Gulai itu apa? Diftong. Air itu belum digulai. Air itu belum digulai. Yang ni apa? Dari segi ejaan Rumi dia sama tak? Sama. Ya, Jawinya berbeza. Ya. Kita pun kadang keliru, Ustaz. Lagi murid kita yang darjah 4 tu tadi, dia murid kita darjah 5. Okey. Ini vokal berganding, ya. AU. Cuba tengok. Raung, kaut, pauh, aur, ya. Baik. Air, sais, kail, baik. Tengok, air itu tak sama dengan ais. Ais tadi dia jadi diftong, tapi air dia macam-macam seolah air, dia jadi vokal berganding. Tapi untuk budak murid kita tak payah beratkan lah tu. Ya, tak payah beratkan. Saat lagi kita opening. Ya, tapi dia air tu dia vokal berganding. UI, juwe, suis, uwe, duit. Ya, semua tu ada hamzah. Ya. Baik.
Dah kebetulan masuk vokal berganding, saya nak ulas sikit berkenaan dengan vokal berganding ni ya. Vokal berganding ni dia ada dua. Ya. Dia UA, IA dan IU. Ini yang pertama. Ya. Yang keduanya dia jadi terbalik. AU, AI dan UI. Ya. Saya terangkan sikitlah sebab apa takut kita nanti keliru ya. Ini vokal berganding, ini pun vokal berganding. Ya. Yang ini kita namakan vokal berganding tanpa hamzah. Ya, vokal berganding tanpa hamzah. Baik, buat, biar, tiup. Ini vokal berganding. Okey, vokal berganding yang tanpa hamzah ini, di tengahnya ada vokal berganding kan yang biru ni. Dieja mengikut padanan huruf. Ya. Ba, waw, alif, ta. Ba, ya, alif, ro. Ta, ya, waw, pa. Okey, tak ada masalah. Ya, tak ada hamzah. UA, IA, IU ni tadi terbalikkan. UA jadi AU. IA jadi AI. IU jadi UI. Yang ini ada hamzah. Ya. Apa misalnya? Laut. Ni type. Ni Swiss. Ya. S ya. Size yang S ya. Yang Z. Okey, Swiss. Okey, laut. Kalau kita tulis tak ada hamzah, bunyi apa? Ini pun sama. Hamzahnya ni hamzah apa? Hamzah apa? Hamzah pembeza, ya. Type. Type. Kalau tak ada hamzah jadi tayab. Nak menjadikan bunyi type tetap hamzah pembeza. Swiss. Swiss. Jadi suyas. Letak hamzah pembeza, ya. Tu dia. Tu vokal berganding pelajaran darjah 3, ya. Darjah 2 kan? Darjah 2. Darjah 2. Okey. Kedudukan vokal berganding, hamzah dia di mana? 3/4 alif. Vokal berganding. Ya, vokal berganding hamzahnya 3/4 ya. Vokal berganding ada 2. Yang satu ada hamzah, yang satu lagi tak ada hamzah. Yang ada hamzah, hamzahnya letak 3/4. Ya, vokal berganding ni dia ada 2 suku kata. Kalau diftong, 1 suku kata. Ya, diluncurkan, dibunyikan secara geluncuran. Dia keluar point, macam tu. Au, bau, oi sekali. Tapi kalau vokal berganding dia 2 bunyi. Baik, laut. Ya. Lagi. Tiup, buih, duit. Macam tu. Okey. Rujukan kita dalam buku teks pun saya adalah bawa sikit ni, tak banyak lah. Dia yang utamanya ni, ni kita punya buku rujukan. Satu lagi mana? Dia ada
satu lagi. Ini buku Tuan Haji Hamdan Nah, ini buku ni dengan buku ni memang dua-dua memang elok lah untuk rujukan. Ya. Dua buku ni. Kalau untuk pengkaedahan, rujukan ni. Yang buku Zakbar tu sekarang memang dah tak jual. Kalau ada pun photostat je lah, siapa nak. Ya, tapi kalau tak belajar, yang Zakbar punya tak boleh baca, tak faham bahasa ni. Ya. Antik sangat Ustaz bahasanya. Kalau nak rujukkan, ni lah dua buah buku ni. Oh ni. Ini boleh gunalah untuk rujukkan. Ini terbitan Perpustakaan Negara, tak jual dekat kedai. Yang ini terbitan Dewan Bahasa, boleh cari kat kedai. Ya.